A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud alaihi salam ayat 67. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat 67 kan? Ha? Oh, 64. 64 dah kan? Ha? Ya ke? Ha? Nampak 65 66. Okey. Ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fazaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in faya'khuzakum 'adzabun qarib. Maksudnya, wahai kaumku, ini adalah unta Allah bagi kamu sebagai tanda kebesaran Allah dan tanda kebenaranku. Maka biarkan ia makan di bumi Allah dan jangan ganggunya dengan apa-apa keburukan. Lalu kamu akan ditimpa oleh azab yang dekat. Pengajarannya, pertama, setiap Nabi ada mukjizat atau ayat-ayat daripada Allah sebagai bukti tentang keesaan Allah dan kebenaran Rasul. Maka wajib ke atas setiap pendakwah membawa bukti sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis yang sahih sebagai bukti atas kebenaran yang dibawanya. Yang kedua, perintah Allah kepada hamba-Nya sangat mudah dan boleh dilaksanakan oleh sesiapa sahaja. Melainkan oleh manusia yang jahil dan degil. Yang ketiga,
sunnatullah, iaitu ketetapan Allah bahawa sesiapa yang mengingkari perintah Allah dan menolak dakwah para rasul, maka dia akan ditimpa azab, sama ada di dunia atau di akhirat. Ayat 65. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makzub. Lalu mereka menyembelihnya, maka dia berkata, Nabi Saleh berkata, berseronoklah kamu di negeri kamu selama 3 hari. Yang demikian itu adalah janji yang tidak dusta. Pengejarannya, pertama, sesiapa yang melihat kemungkaran dan tidak mencegahnya, adalah sama seperti mereka yang melakukan kemungkaran. Yang kedua, keseronokan hidup di dunia hanyalah sementara dan terlalu kecil apabila dibanding dengan nikmat hidup di akhirat yang kekal abadi. Ayat 66. Falamma jaa amruna najjayna salihah wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maksudnya, maka tatkala telah datang perintah kami selamatkan Nabi Saleh AS dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat daripada kami dan daripada kehinaan hari tersebut. Sesungguhnya Tuhan engkau, hanya dia sahaja yang maha kuat lagi maha perkasa. Pengajarannya, pertama, tidak ada seorang pun yang kufur dan ingkar kepada Allah selamat daripada azab Allah. Walaupun azab diturunkan di satu tempat yang di situ ada bersama orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah selamatkan orang-orang yang beriman
daripada azabnya disebabkan rahmatnya, bukan disebabkan amalan mereka. Tetapi rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 67, sambungan kisah kaum Samud. Bermula daripada ayat 61. Jadi kisah ni kisah yang ketiga, kisah para nabi ataupun kaum mereka yang ketiga dalam surah Hud. Yang pertama kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Yang kedua kisah kaum Ad ataupun Nabi Hud. Dan yang ketiga kisah ni ialah kisah kaum Samud ataupun Nabi Saleh. Ini pelengkap kepada cerita kaum Nabi Saleh. Setelah mereka menyembelih unta yang mereka sendiri minta sebagai membuktikan kebenaran Nabi Saleh, tapi akhirnya mereka sendiri menyembelihnya. Maka akibatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa akhadhal ladzina zalamu, dan telah akhadha di sini telah menimpa allazina zalamu, orang-orang yang zalamu, mereka zalim. Zalamu ni fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi terjemah apa? Mereka telah zalim. Apa yang menimpa mereka ni? As-sayhatu. Sayha apa dia? Pekikan ataupun jeritan. Ini antara bentuk azab Allah kepada kaum-kaum yang kufur. Ada yang Allah turunkan azab dengan angin, ada dengan air, ada dengan suara, ada dengan Allah belahkan bumi. Dan di sini Allah kata, sebelumnya Allah sebut kaum Samud. Tapi bila Allah sebut azab menimpa mereka, Allah tak sebut dah kaum Samud. Allah sebut siapa? Kenapa Allah tak kata wa akhaza Samud as-sayhatu? Apa sebab? Cerita kaum Samud, tapi bila sebut pasal azab, Allah tak sebut dah nama Samud. Allah sebut orang zalim. Maksudnya Allah nak beritahu apa ni? Kenapa Allah menimpakan azab kepada mereka? Bukan sebab mereka bernama Samud, tapi sebab dosa mereka iaitu zalim. Jadi Allah nak beritahu azab seperti ini bukan hanya menimpa kaum Samud sahaja, tapi akan juga menimpa kepada siapa yang sifatnya sama dengan kaum Samud. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu azab ini menimpa ni bukan sebab Allah zalim, tapi ada sebab. Sebabnya ialah mereka zalim.
Apa kezaliman mereka? Pastilah kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, semua kezaliman yang paling besar ialah mereka mensyirikkan Allah. Sebagaimana kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan engkau mensyirikkan Allah, kerana syirik kepada Allah adalah satu kezaliman yang sangat besar. Okey. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran keseluruhannya, untuk kaum Samud ni banyak bentuk jenis azab yang Allah sebut dalam Quran. Ini salah satunya sayhah. Dalam ayat-ayat lain, surah lain, Allah sebut nama lain. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 77. Tak keluar. Okey. Cuba tengok. Fa'aqaru an-naqah. Lalu mereka menyembelih unta. Wa'atau. Dan mereka engkar tentang amri rabbihim, perintah Tuhan mereka. Waqalu ya Salih. Lepas mereka mengingkar perintah Allah dengan menyembelih unta, mereka cabar lagi Nabi Saleh. Wahai Saleh, i'tina, bawa datang pada kami bima ta'iduna, yang kamu janji kalau kami ingkar Allah akan turunkan azab. Bawa datang. In kunta minal mursalin, sekiranya engkau adalah daripada orang yang mursalin, pada diutuskan. Okey. Maka ini selepas 3 hari lah. Fa akhazathumur rajfah. Maka rajfah menimpa mereka. Fa asbahu fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka di negeri mereka itu dalam keadaan jasimin. Apa benda jasimin? Tersungkur dan bergelimpangan. Muka mereka tersungkur ke bumi. Okey, di sini apa bentuk jenis azab yang Allah sebut? Kenapa dia? Kenapa tak clear? Di sini Allah sebut apa? Ar-Rajfah. Yang tadi? Sayhah. Sayhah ni mana suara pekikan. Ada kata suara pekikan Jibril. Ada kata apa-apa saja.
suara. Tapi di sini rajfah. Rajfah apa makna? Gegaran. Jadi kalau sayhah daripada atas, kalau rajfah daripada bawah, bumi itu bergegar. Termasuklah hati-hati mereka juga bergegar. Okey. Cuba tengok surah lain. Surah Asy-Syams. Ayat 13. Fakazzabuhu, lalu kaum Samud mendustakannya, mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih unta. Maka Allah kata apa? Fadamdama alaihim, Allah membinasa, menghancurkan mereka disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah meratakan kediaman mereka. Di sini Allah sebut fadamdam. Okey, cuba buka surah Fussilat ayat 17. Wa amma Samud, adapun kaum Samud, fahadainahum, lalu kami memberi hidayah pada mereka. Hidayah apa ni? Hidayah apa ni? Hidayah ada dua kan? Tak ingat dah. Hidayah ada dua. Satu hidayah ilmu ataupun dilalah, petunjuk. Yang kedua hidayah amal ataupun taufik. Jadi Allah kata, adapun kaum Samud kami telah memberi hidayah pada mereka, iaitu hidayah ilmu. Tetapi akhirnya fastahabbul ama, mereka memilih al-ama ni asalnya buta, tapi maksud di sini ialah kesesatan. Allah dah bagi hidayah ilmu, tapi mereka tolak ilmu dan mereka pilih kejahilan dan kesesatan. Alal huda, dibanding petunjuk. Fa akhazathum sa'iqatul azab, lalu telah menimpa mereka sa'iqah. Apa pula sa'iqah? Petir. Petir azab. Al-hun, yang hina. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang dosa yang mereka lakukan. Wa najjayna allazina amanu, dan kami telah selamatkan orang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Okey. Satu lagi, surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat berapa, 5 ke? Okey. Fa amma Samud, adapun kaum Samud, fa uhliku, maka mereka dibinasakan dengan taghiyah. Taghiyah pula. Taghiyah apa dia? Dia terjemah apa? Petir. Dengan petir, ha? Suara. Okey, sekarang berapa jenis azab yang Allah sebut yang menimpa kaum Samud? 3 ke 4? Cuba itu, cuba keluar balik pada ayat kita.
Okey, satu sayhah. Yang kedua ar-rajfah. Yang ketiga sa'iqah, sa'iqatul azab. Yang keempat dam-dam. Yang kelima taghiyah. Kenapa azabnya berbeza? Kalau kaum apa ni, kaum Ad, satu je angin. Kan angin yang kuat, sejuk dan berturut-turut selama 8 hari 7 malam. Tapi kaum Samud ni azabnya Allah sebut berbeza. Adakah bercanggah? Bukan. Ulama ahli tafsir mengatakan mula-mula dengan suara sayhah. Pekikan. Pekikan daripada mana ni? Daripada atas. Azab yang paling kuat ialah pekikan suara daripada atas. Kemudian bila pekikan daripada atas membawa kepada apa? Rajfah. Rajfah ni hati mereka gemetar dan bumi pun bergoncang. Dan menghasilkan apa? Suara petir. Kemudian dam-dam akhirnya menghancurkan semua. Dam-dam makna menghancurkan semua. At-taghiyah tu secara umum lah. Taghiyah tu lebih kurang apa tadi? Sa'iqah ataupun as-sayhah. Jadi kenapa Allah sebut Allah bagi azab kaum Samud ni berbagai? Kata ulama, sebab kaum Samud ni Allah bagi bukti yang sangat jelas yang Allah tak bagi pada kaum lain. Semua bukti ni kaum Samud melihatnya dengan mata mereka sendiri, sama ada lelaki ke, perempuan ke, yang dewasa ke, yang kanak-kanak, semua nampak dengan mata kepala. Apa bukti tu? Unta. Mereka semua nampak unta tu keluar daripada batu, dan unta tu minum, hari unta minum. Semua nampak. Jadi sepatutnya mereka paling mudah untuk beriman. Tapi akhirnya mereka tolak juga. Bahkan setelah mereka sembelih unta, mereka cabar pula Nabi Saleh, tunjukkan azab. Dan lagi dahsyat ialah mereka rancang, setelah mereka sembelih unta, mereka rancang nak bunuh Nabi Saleh. Cuba buka surah ni, yang last tu, surah An-Naml. Okey, ini sambungan cerita ke kaum Samud. Setelah mereka sembelih unta, Allah kata apa? Wa kana fil Madinah. Dan di Madinah, iaitu di bandar tempat tinggal kaum Samud, tis'atu rahtin, ada 9 orang. Tis'an ni 9. Yufsiduna fil ard, yang sentiasa melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wala yuslihun, dan mereka tak pernah buat islah, kebaikan. Dia buat rosak je pagi, petang, siang, malam. Apa yang perancangan 9 orang ni? Qalu, mereka berkata, taqasamu. Taqasamu billah ni makna mereka bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah, lanubayyitannahu, pasti kami akan yubayyitanna, waktu malam, kami akan serangnya itu Nabi Saleh wa ahlahu, dan keluarganya di waktu malam. Kami akan serang dan kami akan bunuh. Summa lanakulanna, kemudian lepas kami bunuh itu, pasti kami akan mengatakan liwalihi, kepada waris Nabi Saleh,
Ma syahidna mahlika ahlihi. Kami tak melihat pun apa yang berlaku pada Nabi Saleh dan keluarga. Kami tak tahu apa-apa. Wa inna lasadiqun, dan kami adalah orang yang benar. Kemudian Allah kata wa makaru, mereka merancang kejahatan untuk membunuh Nabi Saleh, makran, dengan perancangan. Dan Allah kata wa makarna makra, kami pun merancang. Wahum la yash'urun, dan mereka tak sedar pun tentang perancangan Allah. Fanzur, kemudian Allah perintah pada Nabi, fanzur, lihatlah kaifa kana aqibatu makrihim. Lihatlah bagaimana kesudahan, akibat ni kesudahan perancangan jahat mereka. Apa kesudahannya? Iaitu anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Kami dammarna, mana kami binasakan mereka dan kaum mereka ajma'in, semua sekali. Sebelum mereka sempat bunuh Nabi Saleh AS. Ini perkataan ajma'in ini kita dah sebut sebelum ni kan. Yang sebenarnya unta berapa orang? Seorang. Kemudian yang rancang nak bunuh Nabi Saleh 9. Tapi Allah binasakan semua. Kenapa? Sebab yang lain tak cegah. Bila tak cegah, seolah mereka redha dengan perbuatan mungkar. Maka akhirnya fatilka buyutuhum. Setelah Allah turunkan azab, sama ada apa ni, sayhah ataupun rajfah ataupun sa'iqah ataupun dam-dam, maka akhirnya demikian rumah-rumah mereka khawiyatan, runtuh, hancur. Bima zalamu, disebabkan kezaliman mereka. Inna fi zalika la ayah, sesungguhnya pada demikian itu ada tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bukan untuk semua, tapi untuk orang yang berilmu sahaja. Dan akhirnya wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang yang beriman. Tengok, Nabi Saleh dan orang beriman duduk kat mana? Di tempat yang sama. Tapi mereka diselamatkan oleh Allah. Itu menunjukkan walaupun azab turun tempat yang sama dan orang beriman pun ada di situ, Allah Maha berkuasa untuk selamatkan orang yang beriman. Okey. Kita balik pada ayat kita. Ini bentuk azab kepada kaum Samud ni. Kalau orang nak cari hujah untuk mengatakan Al-Quran ada perjanggaan, dia boleh jadi. Tengok Quran tak betul. Sekejap kata sayah, sekejap kata rajfah. Sebenarnya tidak bercanggah. Fa asbahu, setelah Allah turunkan azab, lalu fa asbahu, mereka menjadi fi diarihim, di jasimin, mati bergelimpangan ataupun tersungkur. Mati tersungkur. Kenapa Allah sebut mereka menjadi mati bergelimpangan di negeri mereka? Kenapa Allah sebut negeri mereka? Sepatutnya orang tu bila duduk tempat dia sendiri ataupun kampung ataupun rumah dia, dia paling selamat lah. Tapi Allah nak begitu, tempat yang paling selamat pun hancur. Tempat lain lagilah tak selamat. Okey. Ayat seterusnya. Allah kata kesan selepas mereka hancur, kesannya apa? Ka'allam, seolah tadi ada satu yang kita belajar bahasa Arab. Fa asbahu fi diarihim jasimin. Untuk yang belajar bahasa Arab,
Asbahu ni kita ada belajar bahasa Arab kan? Dia akhawat apa dia? Kana. Apa kerja asbah ataupun kana? Merafa ke isim, menasabkan khabar. Okey, cuba cari mana isim asbah. Ha? Wow. Mereka menjadi. Ini isim asbah. Khabarnya jasimin. Apa hukum khabar asbah? Mansub. Sekarang dia masuk dengan apa tu? Ya, sebab jamak muzakkar salim. Okey. Setelah tempat tinggal mereka hancur, Allah kata apa? Ka'allam yaghnau fiha. Seolah mereka tidak pernah tinggal fiha, di situ. Dia perkataan Arab ni ada perkataan al-ghina, ada perkataan al-ghana. Ada perkataan al-ghina. Ada perkataan al-ghana. Empat perkataan ni bunyi nak sama, tapi maknanya berbeza. Okey, kalau al-ghina maknanya kaya. Lawannya al-faqir. Ada tak salah satu nama Allah Al-Ghaniyyu? Kan, Abdul Ghani. Jadi kalau Al-Ghina, kaya. Al-Ghana makna dia tinggal ataupun mendiami. Kalau Al-Ghina, nyanyian. Ghina, nyanyian. Al-Ghana, mencukupi. Ha? Sekarang yaghnau ni daripada perkataan mana? Yaghnau daripada perkataan mana? Yang ni kaya. Yang ni iqamah, tinggal ataupun mendiami. Yang ni nyanyian. Yang ni kecukupan. Jadi yaghnau ni daripada perkataan mana? Ha? Al-ghana. Tengok Allah nak beritahu teruknya azab tu apa dia? Seolah mereka tak pernah meninggal ataupun mendiami tempat itu. Apa maksud dia? Hancur. Tengok-tengok macam orang tak pernah duduk pun kat situ. Nak beritahu azab tu terlalu. Yalah, daripada atas suara pekikan petik, daripada bawah bergoncang, kemudian Allah dam-dam. Ala, kemudian Allah berkata, ala, ingatlah, inna Samud, sesungguhnya kaum Samud kafaru, mereka kufur Rabbahum, Allah kata sebab apa Allah binasa ni? Sebelum ni Allah dah sebut sebab allazina zalamu, mereka zalim. Sekarang Allah sebut lagi. Sebab apa mereka ni dibinasa begitu teruk? Sebab puncanya mereka kufur pada pencipta mereka. Kemudian ingatlah, bu'dan,
Apa bu'dan? Jauh. Jauh daripada rahmat Allah. Li Samud, bagi kaum Samud. Okey. Jadi sekarang kita dah belajar berapa kaum? 3 kan? Cuba bayangkan. Mungkin kita tak rasalah, tapi Nabi Muhammad dan para sahabat yang tengah ditekan oleh orang musyrikin Mekah, dicaci, dipulau, dan kemuncaknya diusir daripada Mekah kan. Tiba-tiba bila dengar kisah-kisah umat-umat dahulu, macam mana perasaan Nabi dan para sahabat? Rasa lega dan rasa tenang dan tak takut dah. Kenapa? Sebab kaum dahulu lagi hebat, lagi kuat daripada orang Quraisy. Tapi senang je Allah hancur lebur. Jadi bagi Nabi semakin meyakinkan dan semakin tak takut pada sesiapa. Ini antara faedah kisah-kisah umat-umat dahulu dirakam dalam Al-Quran. Khususnya kepada siapa? Ialah Nabi Muhammad dah tak ada dah. Kalau kita ni yang sedang membaca dan tadabbur, khususnya kepada pendakwah. Kalau orang tak buat kerja dakwah, tak ada terkenal, dia rasa cerita ni macam penglipu lara je. Terhibur pun tak, hilang sedih pun tak. Dia rasa macam tak ada kaitan je. Okey. Habis. Sekarang masuk cerita yang keempat. Cerita siapa ni? Nabi Ibrahim. Kalau kita perasan daripada kisah Nabi Nuh, ayat dia mula dengan ayat apa? Permulaan ayat. Inna arsalna. Kan? Betul? Cuba tengok. Permulaan daripada kisah Nabi Nuh. Permulaan ayat apa dia? Saya tengok ayat berapa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Okey kan? Lepas tu cerita kedua, dia sambung. Sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Cerita kisah kaum Ad, Allah kata apa? Wa ila Adin akhahum Hud. Cerita kedua. Cerita ketiga, wa ila Samud akhahum Salih. Tengok turutan ayat. Kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya dan sambungan. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka Nabi Hud. Dan yang ketiga kepada kaum Samud, saudara mereka kami utuskan Saleh. Tapi bila sebut Ibrahim, ayat macam tu tak ada dah. Kalau ikut pattern ayat ni, macam mana ayat? Wa ila kaum Ibrahim. Kan? Kalau ikut pattern ni. Tiba-tiba ayat lain pula. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Sesungguhnya, cuba terjemah. Dan pasti sesungguhnya ja'at telah datang Rasul apa mana? Satu ke ramai? Ramai. Utusan kami. Siapa ni utusan kami ni? Dia utusan ada dua. Satu utusan daripada kalangan manusia, para rasul. Yang kedua utusan daripada kalangan malaikat.
Tapi di sini utusannya ialah malaikat kepada Ibrahim. Bil busyra, dengan berita gembira. Jadi soalan, kenapa Nabi Ibrahim Allah tak sebut ayat macam ni? Kepada kaum Ibrahim kami utuskan Ibrahim. Pernah dengar tak kaum Ibrahim namanya apa? Kaum Nabi Ibrahim. Tak pernah dengar? Pasal apa tak pernah dengar? Nabi Ibrahim ada kaum ke? Sebabnya setiap Nabi ni, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Allah hantar pada kaum masing-masing dan di tempat tertentu. Tapi Nabi Ibrahim, dia tak ada kaum. Dia bukan, dalam bahasa dia panggil mahalli. Nabi Ibrahim bukan Nabi untuk tempat tertentu. Tapi dia lebih luas daripada itu. Mula-mula Nabi Ibrahim duduk kat mana? Iraq. Lepas tu pergi ke Syam. Lepas Syam berlaku kemarau, dia pergi ke Mesir. Lepas Mesir, dia balik semula ke Syam. Dan tetap di situ, sehingga bandar di situ dinamakan dengan nama gelaran Ibrahim, Madinah Al-Khalil. Madinah Al-Khalil di Palestin. Sempena dengan gelaran Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan anak Ibrahim pula seorang kat Mekah namanya, seorang lagi di Palestin namanya berpecah. Sebab tu ayat dia tak datang dalam pattern ni. Okey. Jadi kami telah datangkan para rasul, iaitu para malaikat. Ada kata Jibril. Malaikat ni ialah Jibril, Mikail, Israfil. 3. Ada kata Jibril dan Mikail. Yang 7 lagi malaikat yang lain. Tapi semua tu Allah tak sebut dan hadis pun tidak ada. Yang penting para malaikat. Malaikat datang pada Ibrahim bawa apa? Apa berita gembira? Dalam ayat ini Allah tak sebut. Apa berita gembira yang malaikat bawa kepada Ibrahim? Anak. Wabasyarnahum bi Ishaq. Malaikat beritahu kepada Ibrahim, kami nak beritahu berita gembira kepada kamu. Kamu akan dapat anak dan siap dengan nama, iaitu Ishaq. Dalam ayat lain Allah kata diberi berita gembira kepada mereka bi ghulamin alim, dengan budak yang sifatnya alimun. Ghulam alim. Okey. Kita apa berita paling gembira dalam hidup? Apa berita paling menggembirakan kita? A. Naik pangkat. B. Diberi hadiah kereta emas. C. Diberi banglo mewah di Putrajaya. D. Diberi anak yang soleh. Yang mana paling menggembirakan? Cakap benar. Yang mana paling menggembirakan? Betul ke ni? Tengok orang beriman. Orang beriman yang paling berita paling gembira ialah anak soleh. Kenapa anak soleh? Berita gembira. Satu, bila anak tu soleh, qurratu ayun kepada mak bapak. Selagi anak tak soleh, mak bapak tak akan gembira. Kalau bergembira, dia bersifat sementara. Yang kedua, bila bapak mati, ibu dan bapak mati, yang paling banyak akan membantu mak bapak dalam kubur siapa? Anak yang soleh. Harta ke, kereta ke, pangkat, semua tak boleh bantu. Waladun soleh yad'ulah. Apatah lagi, anak kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi. Dan ada berita gembira satu lagi. Selepas Ishak, ada satu lagi anak kepada Ishak, juga adalah Nabi dan siap bagi nama, iaitu Yaqub AS.
Jadi orang beriman kena gembira bila anaknya soleh. Jangan gembira dengan dunia, dengan harta. Semua tu tak akan membantu dia. Tapi sekarang banyak orang yang banyak merusakkan anak-anak sendiri siapa? Mak bapak sendirilah. Cara pendidikan, proses pendidikan. Okey. Tapi syarat nak anak soleh macam mana? Apa syaratnya? Jangan nak anak soleh mak bapak karut, kan? Atas sekolah tahfiz anak, tapi mak bapak hafal 3 kul je. Apa kata bapa kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, bila orang tanya bapa dia, macam mana kamu didik anak kamu sehingga jadi seorang imam yang besar? Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar dan pengasas mazhab Hanafi. Orang tanya bapa dia, macam mana kamu boleh didik sehingga anak kamu jadi ulama yang besar? Apa jawapannya? Dia kata, sebelum aku didik anak aku didik diriku. Faham? Maknanya sebelum anak aku lahir, aku dah didik diri aku supaya menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kenapa? Sebab anak aku akan ikut aku. Kalau aku tak soleh, macam mana aku nak jadikan anak aku soleh? Okey, qalu, bila para rasul ni, iaitu malaikat, datang ke rumah Ibrahim AS. Masa ni Ibrahim tahu tak yang datang tu adalah malaikat? Dia tahu tak? Tak tahu. Mana tahu dia tak tahu? Mana tahu? Oh, tengok ayat seterusnya. Terror, belum tadabbur dah tahu. Okey. Qalu, mereka berkata, mereka ni malaikat. Dan malaikat ni datang dalam rupa manusia. Salaman. Salaman makna salamun alaikum. Bagi salam. Ini sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah Nabi-Nabi dahulu. Bila pergi rumah orang, bagi salam. Selamat. Sejahtera. Ke atas kamu. Qal, maka Nabi Ibrahim jawab. Jawapannya pun sama. Dia menjawab, salamun. Maksudnya apa? Salamun alaikum. Salamun iaitu salamun alaikum. Dia Allah sebut dalam Quran. Apa hukum bagi salam? Hukum bagi salam pada orang sunat. Apa hukum menjawab salam orang? Wajib. Apa hukum orang bagi salam panjang, kita jawab pendek? Orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam. Makruh. Bukan berdosa. Oh, makruh je. Ada dalil tak kata makruh? Wa iza huyitum fahayyu bi ahsan minha aw misliha. Siapa ingat ayat apa, surah apa? Siapa penghafal? Khalif, hafal. Wa idza hujitum fahayyu bi ahsan minha aw misliha. Adam, ingat. Okey, cuba terjemah. Wa iza, dan apabila hujitum, kamu diberi penghormatan, iaitu diberi salam. Maka fahayyu, ini fi'il amar, perintah. Maka adalah kamu jawab bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Kalau orang bagi assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kalau orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada wabarakatuh ke? Au misliha, ataupun sama. Orang bagi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Jadi bila orang bagi salam, kita ada dua pilihan. Satu, jawab lebih. Yang kedua, kalau kurang, hukumnya berdosa. Sebab menyalahi perintah ayat ni. Allah kata wajib jawab lebih ataupun sama. Kalau kurang, maknanya berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi, dia jawab apa? Waalaikumsalam. Berdosa. Sebab itulah bila kita nak bagi salam, jangan bagi panjang-panjang, menyebabkan orang berdosa. Dia pula bagi panjang sebab nak pahala, tapi menyebabkan orang yang jawab pula berdosa. Okey. Jadi malaikat bagi salam, salaman ataupun salamun alaikum. Ibrahim jawab salamun alaikum. Cuma alaikum tak disebut. Kemudian fama labisa. Fama labisa, maka tidak lama. Labisa tu tidak lama. Lepas tetamu datang bagi salam, tidak lama selepas itu anja'a, bahawa bukan datang ni, dia bawa datang. Ibrahim dia bawa datang bi'ajlin, dengan ijlin ni anak lembu, hanis anak lembu panggang, dengan anak lembu. Ingat tak kaum Nabi Musa yang bernama Samiri? Kan? Dia buat apa? Patung dalam bentuk apa? Dan dinamakan apa dalam ayat tu? Ittakhastumul ijla. Ijla tu anak lembu. Hanis panggang. Anak lembu yang dipanggang. Ni sedap ni. Kalau kita apa dah? Oh, kambing golek. Kambing golek. Tapi nak dapat kambing golek kena tunggu kenduri ataupun open house. Kita dah lama kan 3 tahun tak ada open house. Jadi tahun ni 3 bulan qada. Okey. Pengajarannya apa ni? Ibrahim tak kenal siapa tetamu. Sebab malaikat ni berupa orang. Walaupun tak kenal, bagi salam. Sebab tu Nabi kata afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagilah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang, itu sunnah Nabi. Sunnah Melayu apa dia? Bagi salam pada orang kenal saja, itu sunnah Melayu. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis, antara tanda kiamat ialah tanda kiamat. Kiamat nak dekat, ada apa dia? Orang tu bagi salam pada orang yang dikenal saja, itu tanda kiamat dah dekat. Memang berlaku dah. Ini perangai buruk ni. Perangai buruk apa dia? Kalau jumpa orang tak kenal, tak bagi salam, itu perangai buruk tu. Makna dia pilih-pilih. Selagi mana kita tahu dia orang Islam, wajib bagi salam. Okey. Satu, bagi salam walaupun tak kenal. Yang kedua, hormat tetamu. Hormat tetamu. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim taifahu. Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, wajib dia muliakan tetamu. Muliakan tetamu jamu apa? Jangan ikan kering. Anak lembu panggang. Ini yang tak kenal ni. Tapi bukan budaya kita. Jamu tetamu dengan kambing golek, kan? Budaya kita kambing golek ni bila? Bukan jamu tetamu. Bila ada kenduri, kahwin, dan bila ada pulangan.
Okey. Kita sambung Kita sambung ni. Cerita ni belum habis ni. Sebenarnya cerita ni dia nak masuk cerita apa ni? Cerita kaum Nabi Lut. Tiga serangkai ni. 3 serangkai dan berlaku berturut-turut. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Dan 3 kaum ni, tempat mereka adalah laluan orang musyrikin Mekah. Jadi 3 ni, orang Mekah memang tahu cerita ni. Cerita umat-umat 3 golongan ni dibinasa oleh Allah. Tapi disebabkan kerah kepala degil, dah tahu, dah tengok tempat, masih tak berubah. Okey. Saya nak baca 1-2 hadis setiap malam berkenaan dengan puasa. Daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Saya pilih-pilih hadis yang ke-628, hukum bersahur dan kelebihannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, tasahharu wa inna fis sahuri barakah. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya kata Nabi SAW, bersahurlah kamu. Kenapa? Tengok, bila Quran ke, Nabi ke, bila suruh, Allah akan beritahu sebab apa kena buat. Kalau larang pun, Allah beritahu kenapa kena tinggal. Nabi pun sama. Bila Nabi suruh bersahur, Nabi beritahu sebab apa? Supaya apa? Supaya kita terdorong untuk buat. Sebab tahu sebabnya. Jadi Nabi kata, bersahurlah kamu. Sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Apa makna barakah? Kebaikan yang banyak dan berterusan. Jadi siapa yang tak bersahur sangat-sangat rugi, sebab dia tak akan dapat kebaikan yang banyak. Apa di antara kebaikan bersahur? Satu, boleh memberi tenaga untuk dia berpuasa besok hari. Kalau dia tak bersahur langsung, mungkin lembek kan, dan mungkin mengganggu ibadat utama yang lain. Sebab itulah waktu sahur yang terbaik bila? Dekat-dekat azan tu. Lagi lewat, lagi bagus. Supaya apa? Supaya dia dapat tenaga untuk berpuasa siang hari itu. Yang kedua, waktu bersahur tu adalah waktu 1/3 malam dan Allah turun. Waktu doa mustajab. Jadi jangan bersahur pukul 12 tengah malam. Dia pukul 12 tengah malam bukan waktu sahur. Tanya dah sahur dah. Kat mana? Kedai mamak. Pukul apa? Pukul 12 malam. Itu bukan sahur. Sahur ialah waktunya dekat-dekat subuh. Dan kebaikan juga yang ketiga ialah waktu sahur ni biasanya orang buat apa? Sifat orang beriman, sifat orang bertakwa. Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur orang bertakwa sentiasa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sifat orang beriman. Dan juga sahur keberkatannya ialah qurbatun ilallah. Satu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila kita bangun sahur, kita semakin dekat kepada Allah. Bukan jalan-jalan orang nak bangun sahur. Kata Imam Ahmad memetik daripada hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata
As-sahuru barakatun. Sahur adalah keberkatan. Fala tada'uhu. Maka jangan kamu tinggal sahur. Walau an yujarra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Walaupun hanya minum seteguk air. Seteguk air itu pun dah sahur. Oh, seteguk air baik tak payah. Tengok dia kira apa? Kira makan, nak kenyang je. Dia tak kira berkat. Berkat tu bukan mesti makan banyak, bukan mesti kenyang. Seteguk air waktu sahur dah memberi keberkatan. Dan kebaikan sahur juga disebut dalam hadis yang lain. Amalan bersahur dianggap satu perkara yang membezakan antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasara. Mereka berpuasa tapi mereka tak bersahur. Nabi cukup jaga ni amalan yang membezakan kita dengan ahli kitab. Nabi pesan, jangan samakan. Kalau kita tak sahur, kita lebih kurang macam orang Yahudi dan Nasara. Dan sahur juga keberkatannya ialah kita dapat solat subuh berjemaah di masjid. Sebab kita bangun awal. Tapi kalau tak sahur tu biasanya, kalau sahur tak bangun biasanya subuh tak adalah gajah, kancil lah. Okey. Pengajaran hadis, dianjurkan bersahur untuk berpuasa sebelum terbit fajar. Dan hukumnya adalah sunat muakkadah, ibadat. Jangan ingat sahur tu makan je, tak. Sahur adalah ibadat. Yang kedua, amalan bersahur merupakan satu qurbah, iaitu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga adalah sunnah Nabi. Yang ketiga, amalan bersahur mempunyai keberkatan dan kelebihan yang banyak kepada orang yang berpuasa. Yang keempat, digalakkan melewatkan waktu sahur sehingga ke akhir waktu malam sebelum subuh. Yang kelima, amalan bersahur menggalakkan seseorang untuk berdoa, beristighfar serta munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan, kalau kita tengah makan, azan, nak sambung makan ke berhenti? Berhenti. Okey, yang dalam mulut? Oh, telan. Ada dalil? Kalau ikut dalil daripada Al-Quran, kena buang yang dalam mulut pun. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minum sampai jelas benang putih, iaitu sampai jelas waktu subuh. Mana makan sehingga masuk waktu subuh. Bila masuk, berhenti. Yang dalam mulut pun kena buang. Itu pendapat paling kuat. Ada pun yang mengatakan, bila ada air di tangan seseorang kamu dan kamu dengar azan, habiskan. Itu hadis dhaif. Itu hadis dhaif. Oh, Ustaz, saya dengar lama hadis itu, saya dah amal lama dah. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل